Alright. Ini hari special sikit. Saya buat daripada dalam bilik tidur. Assalamualaikum Salim dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, brother. Cili kasih taruh. How are you? Cili How is kasih everyone? taruh. Macam mana semua Apa tempat khabar sihat? semua? Sorry kalau line tak clear sikit. Saya tengah drive balik pada pejabat ni Salim. Baru balik Wow. Ya, saya settlekan kerja sikit. Ada 2-3 hujahan saya kena buat. Dan saya pun follow up dengan mahkamah tentang pemfailan Brother Salim punya saman tu. Tolong update sikit. Terima kasih Fakrul. Thank you. Thank you. Kita ada tetamu ni, Puan Sofi sekali ni. Ya. It's okay. Ya, I just tapi Google tak betul. Okay. cakap lah. Baik. Okay. Tuan Ya, Rafiq. Salim, saya dah filekan semakkan kehakiman affidavit sokongan dan penyata selaras menurut aturan 53 kaedah-kaedah Mahkamah 2012. Pemohon adalah Salim Iskandar, responden yang disaman di mahkamah adalah Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM. Kerana telefon Salim yang 6 line tersebut telah pun dinyah aktifkan atas arahan SKMM kepada Maxis dan juga Celcom. Ya. So kita nak minta perintah mahkamah untuk mahkamah melihat adakah prosedurnya betul, dan keduanya adakah tindakan yang diambil itu betul menurut undang-undang, dan kita biar mahkamah untuk tentukan. Kita dah file kan, dan kita tunggu mahkamah proses, dan kemudian kita perlu hantar kepada Jabatan Peguam Negara untuk mendapat kebenaran sama ada bantahan atau tidak daripada Jabatan Peguam Negara sebelum mahkamah teruskan perdengaran. Cantik. So itu. Okey, kita usaha. Bakinya kita serah pada Allah, dan semoga saya masih percaya kepada institusi kehakiman. Semoga mereka memberikan saya keadilan yang sewajarnya. Kan? Itu je lah. Kasih saman cili, jangan lupa taruh. Saya filekan saman ni Salim bukannya sebab you dengan saya bersama host cili kasih taruh. No. Bukan. Saya merasakan bahawa sebagai seorang pengamal undang-undang dan seorang yang insya-Allah percaya kepada rule of law, saya merasakan bahawa undang-undang itu mestilah adil. Ya. Dan kalau ada apa-apa pelaksanaan undang-undang terhadap seorang rakyat Malaysia, dia mestilah menurut lunas-lunas perlembagaan dan rule of law. Saya juga merasakan bahawa secara tiba-tiba untuk deactivate handphone line di kala di mana tanpa handphone ni di Malaysia atau di mana-mana dunia pun, because you do a lot of things with your handphone. You bukannya hanya bercakap dengan family, bukannya WhatsApp saja, but nowadays you have to buy food, go shopping, banking transaction, semuanya melalui banyak handphone. benda saya tak boleh buat. Ya, betul. Dan nak masuk ke Waze pun, nak pergi cari alamat pun, nak pergi mana-mana drive pun, semua orang guna handphone. Nak cek berita pun semua orang guna handphone. So handphone ni dah jadi macam satu necessity, satu kewajipan. Kalau tak ada handphone tu dah kira macam patah kaki jugalah kan. Betul. Khabar baik Zulkifli Zaki. Orang macam kita ni Salim, orang macam kita ni Salim, zaman-zaman dulu masa kita pergi sekolah atau kita masih di universiti, adalah lagi kita boleh cari-cari dalam poket 20 sen, 50 sen, boleh telefon guna public phone. Sekarang mana ada public phone? Ya. Betul tu. Benda-benda tu penting, handphone ni penting. Luckily Unify and TM and your wife's line phone okay. Imagine, because your phone line is activated for all of your family kan. Itu yang menjadi masalah. Dan betul lah, macam kalau kat rumah sekarang ni I pakai my wife broadband apa semua, boleh, tetapi bila keluar I susah. Kalau I kena pakai, kalau nak call ke apa ke, I pakai prepaid. I can't even buy a prepaid under my own name because I don't think so it will be approved, you see. So none of the telco will give me, because arahan daripada bos besar budak suruhan Fahmi Fazil. So
I cannot do anything. Tapi Tak tak apa, pernah kita terfikir. Tak pernah terfikir boleh jadi tak macam apa, ni. kita dah setuju, kita Thank you, akan Dr. ambil Arif. tindakan itu menurut undang-undang. So kita biar mahkamah untuk putuskan. We hope for the best, we try our best. Kan? Yes. Yang itu je. And I Itu. think Rafiq dah the frozen. other reason why you decided to file, Salim, you told me once adalah sebenarnya you wanted it to be a lesson for all Malaysians. Yes. Kalau kita ada hak untuk bersuara, kita pasti ada hak untuk menentang kesalahan dan kezaliman. So kita Yes. pastikan kita jalan lah. Kita biar Betul. mahkamah untuk tentukan. Benar kalah tu kemudian cerita. Yang penting Itu adalah tak kita kira. ada hak Kita ada hak untuk nak state our views. Yes. Okey, dah terlanjur cerita pasal saya punya apa nama dia case isu dengan SKMM dan Fahmi Fazil ni. Yalah, of course we are going for SKMM first. Apa nama dia kita nak sekarang ni kita nak cerita pasal ada beberapa brothers kita yang telah disaman ataupun was called by the police to give statement, okay, regards to the issue case liwat ni, okay. Jadi apa saya nak brief sikit lah Rafiq apa yang berlaku. Mereka telah refuse untuk beri kerjasama dengan polis, kata sebab mereka kata mereka berhak berkata begitu because ada dokumen-dokumen live pause. Okey, tak apa. Sementara Rafiq pause tu, jadi apa nama dia, bila mana mereka kata mereka tak nak, mereka nak mereka masih pegang pada apa yang telah diperkatakan di mahkamah, ada dokumen semua. Jadi mereka refuse, mereka tak nak bekerjasama. Ini kali dia yang kata kalau nak tangkap lah. Kalau nak datang rumah datanglah. Kan? So itu yang dia cakap. So basically inilah dia Rafiq, saya nak tanya pada awak. Mereka ada program ataupun ada nak buat police report beramai-ramai pada pada hari Ahad ni jam 2 petang di IPD Dan Wangi jadi kita ni saya pun akan turun. Encik Rafiq, brother Rafiq. Ya, betul. Saya dengar, Salim. Ya, betul. Hari Ahad ni, saya rasa dalam tengah hari, beberapa pempengaruh atau influencers dan juga mereka-mereka yang selalu anda bersama dalam TikTok dan social media yang agak kritikal kepada government, saya rasa akan turun ke Dan Wangi, IPD Dan Wangi untuk buat laporan polis, di mana mereka merasakan bahawa there is overall confusion, Salim, kepada semua orang, di mana setengah pihak yang mungkin kita boleh labelkan sebagai pro kerajaan, pro PMX, pro Anwar Ibrahim, pro PHBN, pro kerajaan perpaduan, dia bersuara seolah-olah macam apa yang berlaku kepada Anwar Ibrahim di mahkamah itu seolah-olah tidak berlaku, ataupun apa yang berlaku pasca pengampunan Anwar Ibrahim 2018 tu membuktikan bahawa tidak ada kesalahan yang berlaku. Itu adalah view diorang. Tetapi pada masa yang sama, mereka yang mengkritik tu menyatakan bahawa hold on, sebenarnya ada penghakiman mahkamah yang sebelum ini yang mengesahkan bahawa ada berlaku kesalahan pertama, kedua ada berlakunya hukuman, ketiga adanya sabetan yang masih belum diketepikan walaupun telah pun ada pengampunan. So mereka menyatakan, mereka yang kritikal lah ni yang dipanggil oleh pihak polis ataupun ingin dipanggil oleh pihak polis untuk rakam percakapan, merasakan seolah-olah seperti ada unsur-unsur ugutan untuk minta mereka senyap atau tidak bercakap pasal perkara ini. Dan saya rasa mereka ada hak untuk membuat laporan polis, dan mereka juga ada hak untuk menyatakan bahawa we are confused because you ask us to not talk about it and say that it's wrong to talk about it, sedangkan pada masa yang sama ada penghakiman yang mengesahkan apa yang kita berkata. So baguslah kalau ada laporan polis macam tu. Kita harap pihak polis akan tunduk dan adil untuk siasat. Betul. Sebab apa? You have to be fair because kalau selama ni polis panggil, kita semua pergi. Tak ada masalah kalau isu-isu lain apa semua. Tapi ini dah ada documentation seperti kata Rafiq. Jadi mahkamah telah keluarkan judgement apa semua. Benda ni ada.
tidak diketepikan pun apabila diberi pengampunan apa semua. So it's okay. We do whatever we do. Police, you want to do whatever you want to do, you do. It's okay. It's okay. Kan? Kita bukan nak lawan apa semua, tapi benda yang betul, fakta, Rafiq. Takkan kita nak nafikan pula, betul tak betul? Oh, kawan Aziz. Saya Salam. betul tu betul. Cuma saya nak ambil kesempatan ini Salim untuk mungkinlah nak maklum pada kawan-kawan yang dengar semua, terma-terma yang betul dan tepat yang selalu orang silap adalah macam ni. Apa yang anda semua lihat dan mungkin rakan-rakan lain dah share sebelum ini, certain paragraphs atau perenggan-perenggan daripada keputusan mahkamah tersebut, keseluruhan dokumen itu dipanggil sebenarnya alasan penghakiman. Ya, Atau dalam bahasa Inggerisnya grounds of judgment. Grounds of judgment, alasan penghakiman. Grounds of judgment atau alasan penghakiman. Okey. Okey. So selalunya mana-mana mahkamah yang buat keputusan, dia akan membacakan semasa hari keputusan tersebut, dia akan buat keputusan dan dia akan bacakan selalunya, most of the time, dia akan bacakan alasan penghakiman ringkas. Okey? So bila dibaca alasan penghakiman ringkas, kita akan dapat tahu on the spot immediately keputusannya memihak kepada yang dituduh atau yang dilepaskan, ataupun memihak kepada plaintiff yang menang atau defendant yang kalah, atau plaintiff yang kalah defendant yang menang. So dia akan bagi tahu keputusan overall lah. Okey, contoh macam bola sepak 2-1. Tapi grounds of judgment atau alasan penghakiman penuh ni selalunya akan disiapkan selepas seperti itu. So alasan penghakiman yang penuh ni akan mengandungi, okey, contoh kalau bola sepak tadi skor 2-1, alasan penghakiman akan menceritakan siapa yang skor, minit keberapa dia skor, move tu macam mana, siapa yang pass kepada siapa. So alasan penghakiman inilah yang akan mengandungi keseluruhan apa yang berlaku dalam mahkamah, supaya dan alasan penghakiman jugalah akan menunjukkan bagaimana seseorang hakim tersebut ataupun hakim-hakim, kalau mahkamah rayuan, mahkamah tinggi, mahkamah persekutuan, bagaimana hakim di mahkamah tinggi atau hakim-hakim di mahkamah yang lebih tinggi atau rayuan persekutuan membuat keputusan why they decided macam itu. Mereka akan merujuk kepada fakta kes, mereka akan merujuk kepada dokumen-dokumen, mereka akan merujuk kepada apa yang berlaku di dalam mahkamah. Mereka juga kadang-kadang akan merujuk kepada perlakuan saksi di dalam mahkamah. Kadang-kadang mereka juga akan merujuk dan membandingkan jawapan-jawapan ataupun jawapan kepada soalan-soalan di dalam mahkamah yang dijawab oleh saksi. Dan mereka juga akan merujuk kepada undang-undang yang terpakai, undang-undang yang dikenakan, dan juga mereka akan merujuk kepada kes-kes dahulu. Bagaimana bagaimana undang-undang itu dipakai dan digunakan. Dan akhirnya mereka akan memberi keputusan mengapa mereka mendapati seseorang itu bersalah atau bagaimana mereka mendapati seseorang itu tidak bersalah, dilepaskan. So alasan penghakiman untuk kes yang melibatkan Anwar Ibrahim di mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan, semuanya ada di situ. It's all in black and white. Dan ada lagi di dalam buku-buku atau jurnal-jurnal undang-undang yang ada sehingga hari ini dan masih belum dipadamkan. Masih wujud, masih ada. So grounds of judgment atau alasan penghakiman. Okey, kepada sesiapa yang nak ground of judgment, alasan penghakiman tu, saya nak minta anda semua pergi ke Telegram Selamatkan Malaysia. Ingat pergi dekat Telegram dan search Selamatkan Malaysia. Maka boleh dapat di situ dokumen-dokumen yang telah dimuat naik oleh admin grup tersebut. Okey? Jadi anda boleh baca dan lihat sendiri apa yang saudara Rafiq telah mengatakan tadi tu. So ada kat situ. Jadi jangan takut, kita fight untuk kita punya right. Okey? Kita cakap benda yang benar. So ada setengah orang tak terasa, ada setengah orang nak terasa apa ke, cili kasih taruh brother, what to do, cili kasih taruh live in TikTok brother. Salim, selain daripada nak pergi ke Telegram atau dapatkan link-link yang diberi oleh mungkin Salim dan rakan-rakan yang lain, sebenarnya salah satu cara lagi untuk mendapatkan alasan penghakiman yang penuh adalah sebenarnya pergi kepada Google dan type saja pendakwa raya ataupun PP versus atau VS PP VS Anwar Ibrahim. Dengar tu. Yes. So boleh keluar, dia boleh keluar. Boleh keluar.
PP versus Anwar Ibrahim, Google, Ya. korang akan Ya. boleh dapat judgement. Apa ni alasan penghakiman Alasan penghakiman tadi ya. Alasan penghakiman, grounds of judgment. Ground Kalau of tak dapat, judgment. then cubalah Telegram tu. Ya, Kan? kalau tak dapat boleh pergi ke Selamatkan Malaysia di Telegram. Waalaikumsalam yang bagi salam. Dekat sini ada yang masuk dekat kita punya komen ni Rafiq. Dia yang kata inilah apa podcast yang paling jahat. Lepas tu ada yang cakap tadi, why not kita bekerjasama dengan ataupun kita buat satu show dengan Keluar Sekejap. Saya nak bagi tahu lah Rafiq, kita ni belum podcast lagi sebab saya tengah cari jalan macam mana nak masuk dekat dekat kita punya Spotify tu. Saya tengah cari jalan supaya saya boleh upload semua program kita ke dalam podcast Spotify, so that we can be called as a podcast, because our podcast, me and Rafiq, kita special because kita pacak mana ada kamera, ada line, kita bercakap dan kita start. Itulah podcast kita. Kita tak ada studio yang special, kita tak ada mic yang cantik, yang yang empat segi, yang lawa, yang bulat, yang cantik, yang mahal-mahal tu kan. Salim, kita ni gerai burger lah Salim. Waalaikumsalam. Ya, betul. Kita ni gerai burger. We work, we move wherever we go. Di mana, tapi yang best ya Rafiq, suka tak suka, kita telah inspire Keluar Sekejap untuk membuat podcast terbaru mereka di dalam restoran. Ya, yang terbaru dia orang buat dekat restoran. Kita dah buat dah lama dah, restoran tepi jalan mana-mana kita dah buat dah. So dia mereka pun telah mula. Baguslah. I mean it's good. Aku suka. Saya tak ada iri hati. Saya lebih suka kalau kita podcaster ni apa semua. Walaupun kita belum jadi podcaster secara rasmi sebab Spotify tu tak dapat spot lagi. Tapi I nak kalau boleh we work together. We work together just to kata orang apa nama dia, meramaikan lagi supaya rakyat Malaysia ni can learn. You know, we also learn something from them. They learn from us. So this is how it works lah. You know. Saya merasakan I'm a firm believer in rakyat Malaysia harus ada. Waalaikumsalam. Rakyat Malaysia harus ada pendapat dan input yang pelbagai. Pembacaan yang pelbagai sebelum buat keputusan. I always use the word tunnel vision, Salim, kan? Kita tak nak orang ni, kita ni tak nak dipacu ke arah satu je. Only one vision saja. Kita kena membaca, kita kena faham dan kita kena didorong untuk buat keputusan berdasarkan bacaan kita, pemahaman kita. Kita dah cukup dah untuk ikut buta tuli saja. Kita dah matang. Sebagai satu demokrasi, kita merupakan rakyat yang alhamdulillah Allah bagi anugerah kat Malaysia ni boleh dapat education, kita boleh baca, kita boleh dapat internet yang bagus, kecuali sorry Salim, kecuali your lines, but kita merasakan benda tu penting. So that's part the reason kenapa kita buka Cili Kasih Taruk pun. Ya betul, mungkin ramai yang condemn dan kutuk kita sebab mungkin kadang-kadang cara presentation kita tu macam merapu, melawak sikit. Tapi percayalah, tapi orang suka lah. Sentiasa akan ada message yang kita cuba nak selitkan. At the end of the day, kita nak selitkan message bahawa you have the right to think and you have the right to have your own views as long as you do it properly. Betul. So saya dapat feedback daripada YouTube Cili Kasih Taruk tu. Dia orang suka kadang-kadang ada, of course we have haters also lah. Kita tak boleh because mungkin Papa Non ni kan, dia orang ni tak suka apa yang kita buat ni. Tetapi kalau tengok pada feedback dia orang suka cara kita sampaikan secara santai tetapi ada substance, bukan kosong. Ada substance. Itu yang dia orang suka. So kita kena teruskan. Tak apa, dekat mana-mana saja dapat berdua, kita letak mic, letak kamera and we on. Itu je. So tapi kalau cuma kita, sorry lah kawan-kawan, kita tak sempat nak buat di London, di New York, tak sempat. Spain tak sempat. Kita nak keluar daripada KL pun tak mampu, bosku. Kita nak ambil gambar sambil makan sandwich mahal pun tak boleh, kita susah sikit lah. Tak boleh. Tak ada entourage nak bawa kita pergi New York ke apa, tak ada. Kan? Tak ada. Kita ni duduk tukang tepuk, kita bukan tukang tepuk lah rasanya. Lepas tu kalau ditakdirkan tukar PM lain pun takkan buat juga, you know. Kan macam ni, kita memang macam ni lah. Tak apa, it's okay, tak apa. Janji kita tak disumpah oleh orang lain. Sumpah serana, habiskan duit rakyat sebab bawa anak bini, entourage, bawa speaker Johor, bawa tu ini semua.
buang masa membazir duit rakyat, hasil gilek, zero, poli mutek. Apa pun tak ada. Kan, tukang tepuk, betul, tukang tepuk. Jangan lupa, Captain Jack Sparrow, Chile kasih taruh. Betul Rafiq, dia sebenarnya bawa ramai-ramai orang tu, dia bawa speaker Johor tu semua jadi tukang tepuk kat atas tu. Sebab dia ingat kan mungkin orang tak pasal tengok, tepuk ramai. Sekali Zamri suruh angkat video lah, tengok bawah kosong. Zamri suruh kasih kantoi lah, ini betul lebih metalik kan kau ni Zamri. Apa benda lah kau ni, chat. Bang Saleh, MPPN ada tolong? Tak ada siapa tolong kita. Ini Rafiq, ada orang tanya, Bang Salim, MPPN ada tolong apa-apa tak? Aku dengan Rafiq ada kat sini, tak ada siapa tolong kita. Kita jaga kita. Kita jaga kita jaga rakyat jaga kita, hopefully insyaAllah. Saya pernah cakap tau, saya tanpa muka malu, muka tak ada, kata orang muka tanpa malu lah, aku cakap dengan Rafiq, why not kita buatkan satu account supaya ada crowdfunding, kalau ada siapa nak donate kepada kita ke apa ke, tapi lawyer saya kata jangan buat macam tu, nanti ianya apa, menyalahi undang-undang Kita tak ada lesen untuk collect duit, Salim, nombor satu. Kita ikut undang-undang, number one. Number two, number three, more importantly, saya rasa rakyat tengah susah sekarang ni. Tak nak susahkan lagi. Betul. Okay, so thank you. So kalau ada orang-orang yang nak sponsor ke apa, alhamdulillah kita ambil. Tapi as I told you Salim, one of the initiative yang kita nak buat sekarang ni adalah siapa-siapa yang sponsor kita. Terima kasih. Kita nak try gunakan duit tu untuk kita try cari orang-orang yang susah daripada kita. Betul. Untuk kita bantu. Kan? Yeah, that's right. Itu yang kita ada affiliate dengan apa dia Rafiq, tolong cerita sikit. Sambal Balado. Nak tengok link dia, pergi dekat latest kita punya podcast tu. Aku bagi podcast lah, pergi mampu lah orang nak kata apa pun. Pergi podcast tu, pergi dekat situ dan ada link kat bawah tu, Sambal Balado tu, klik link. So korang beli satu botol sambal apa semua, itu akan membantu untuk bagi kita fund untuk kita kuatkan lagi podcast kita. Mana tahu dapat koleksi yang cukup, kita boleh buka studio kan, betul ataupun kita boleh beli mic yang lebih cantik, lebih bagus kan, suara lebih clear. Itu je lah kan, bantu kita untuk bantu anda. Dan kalau sekiranya ada lebihan, kita akan beli beras dan bantu rakyat-rakyat yang apa ni semua kan, yang susah apa semua. Thank you Laila, banyak yang bagi game malam ni. Alhamdulillah, semoga Allah murahkan rezeki korang semua. Terima kasih banyak thank you very much. So Rafiq, selain daripada tu apa lagi cerita? PTPTN ini hari dalam Twitter, PTPTN jadi trending dia apa, kena tutup. Segala cerita lama yang paling kuat kena tutup adalah Adam Adli. Okay, let me have a different perspective. What about this is another U-turn later? PTPTN. Like macam ayam dulu dia nak apakan, lepas tu apa lagi yang dia U-turn last time, SSPN, apa lagi yang dia U-turn yang Mak Sabu kata apa tu, harga ayam lah yang dia U-turn balik tu kan. Dia U-turn lepas tu jadi apa Puan Sofi? Apa jadi? Semua jadi backfire balik. Salim boleh bekerjasama dengan YB Viral, dia berani sama. Betul Puan Sofi, betul. I think dia akan cuba nak buat macam ni lah. Contoh beras bila tak ada, apa dia buat? Rafiq, apa dia buat? Dia ambil beras tu, dia bawa pergi, tengok, bagi tahu saya dekat mana tak ada beras, 24 jam saya hantar. Sekali tu Syafiq sama kita ni semua, kita buat live story, dia pergi 9 supermarket tak ada beras. Itu dekat mana tau? Parlimen Bandar Tun Razak, parlimen yang diwakili oleh isteri kepada Perdana Menteri. Betul Puan Sofi? You ada sekali kan masa tu? Ada kan. Tak tahu Syafiq dia dah upload ke belum Video tu ada kat aku. Masalahnya panjang nak kena edit tu. Nantilah besok insyaAllah kalau ada kelapangan. Saya merasakan ada satu masalah besar dalam negara kita ni, which is the attitude of the current government. I'm not so sure whether this attitude tu ada kepada government-government yang sebelum ini, atau mungkin kita baru sedar. Tapi seolah-olah ada sedikit keangkuhan di dalam government sekarang. I disagree. Bukan sedikit tapi banyak. Dia disagree. Kau dengar tu Rafiq? I like to differ. It's not sikit, it's a lot, banyak. Keangkuhan dari
keangkuhan daripada segi macam ni. I was quite surprised when seorang PM boleh bercakap macam gaji pun saya bayar. Dia he must take himself away from the thing that is him. It's not about him. It's no more about him. Dia merupakan seorang Perdana Menteri yang merupakan Perdana Menteri kepada seluruh rakyat Malaysia. Dia bukan seorang Perdana Menteri yang merupakan ketua pembangkang. Dia bukan merupakan seorang Perdana Menteri yang merupakan ketua umum PHBN. Dia bukan merupakan seorang Perdana Menteri untuk parti dia sendiri. So whatever monies peruntukan he's talking about is actually from the consolidated fund. Lagi sekali saya maklum pada semua orang, RM11 saja harga Perlembagaan Persekutuan. Pergi Beli cari, tak silap saya perkara 100 atau 101 wang yang disatukan, consolidated fund. Semua duit-duit yang dikolek, saman kita yang kita bayar atau tax yang kita bayar. Income tax, that's the thing, Tuan Rafiq, because bila dia cakap macam tu, as if like rakyat Terengganu tak bayar income tax, like rakyat Kelantan tak bayar income tax, Kedah like, tak bayar. Like semua Kedah ni semua bayar income tax, cukai tanah, cukai jalan, so many cukai, saman and everything kan. So you generate income daripada those states juga. So kenapa you anggap dia orang ni macam tak exist? Ataupun rakyat-rakyat kat situ tak ada kepentingan. Come on lah, janganlah jadi childish kan. Saya merasakan bahawa pemahaman kita sebagai rakyat ni macam Sophie kata betul. Maknanya kita dah mula lihat childish behaviour tersebut dan kita kena bersuara lah. Kita kena bercakap dalam forum-forum macam ni untuk remind each other that we shouldn't be taken for a ride anymore. Dah cukup dah. Kan sebelum ni mungkin yelah, alhamdulillah lah, we got TikTok, we got now more and more social media ataupun apps yang kita boleh guna pakai untuk pass information around. Dan kita ni saya pernah cakap dengan Salim dulu off air, saya cakap that salah satu benda yang Allah bagi kat kita semasa COVID tu adalah sebenarnya konsep bahawa kita boleh jaga kita dah sebenarnya. We can take care of ourselves. Kalau kita collaborate betul-betul sebagai rakyat, kita boleh jaga dah. Berapa banyak korang sendiri tengok kat taman korang, kat kampung korang sendiri jaga jiran korang. Sampai tak perlu nak tunggu kerajaan pun. Kan? Ya, betul. And mind you, I'm talking about situation semasa, saya tahu ramai orang sokong PN di sini, tapi masa itu PN berkuasa. Dan masa itu pun, with due respect, PN pun ada masalah dia orang sendiri juga. So, we managed to come up with the concept of kita jaga kita. Ingat tak bendera putih, bendera hitam semua Salim kan? So, itu menunjukkan bahawa kita boleh jaga kita sendiri. So, kalau kita boleh jaga kita sendiri, maka why not we translatekan into next election yang ada ni, kita cuba cari seberapa ramai orang-orang yang berkelayakan untuk bertanding. Cukuplah kita tengok kepada parti saja. Thank you, Syed. Kita push kepada parti-parti ni untuk come up with the best candidates. Bukan sebab dia ketua cawangan ke, atau dia ketua bahagian saja ke, atau dia setiausaha politik mana-mana pihak. Saya rasa kita dah sampai kepada tahap tu. Kita mesti sampai ke tahap tu. That's my view. I rasa boleh followkan Shafiq Halim to be one of the candidates. He's loud. Shafiq Halim untuk candidate apa? Candidate for next election. Why not? Boleh. Tak ada masalah. I mean, everybody have the right. Tapi satu, aku nak didik orang Shah Alam ni supaya ambil wakil rakyat macam Rafiq Rashid tu. He's a very talented, good lawyer who can speak about issue, about rakyat apa semua. So, I think it's a waste of time. And maybe I can try Sungai Buloh, kalau KJ tak masuk sini. So, Shah Alam, they have chosen racist. Najwan Halimi, Kota Amrik. I pun tak sangka lah. Biar hilang deposit, jangan hilang akal. Betul. Tapi saya lebih percaya kepada konsep bahawa sebenarnya Malaysia ni boleh ditadbir oleh mereka-mereka yang betul-betul berkelayakan dalam bidang masing-masing. Saya selalu ambil satu contoh. Kenapakah di Malaysia ni Menteri Pertanian kita ni tak ada background pertanian? Betul. Dia kan habis belajar, right? Not just tak ada background, but dia belajar ni, Sophie, dia belajar apa? Culinary. Dia belajar culinary. Dia bikin kek tak menjadi. Itulah dia. Melaka Lely, I do not agree. Okay, alright. So, lagi
Adam Waalaikumsalam Pak Rashid. Dan kita mesti try seberapa yang boleh untuk push parti-parti yang kita sokong ni atau NGO yang kita sokong ni untuk letakkan calon-calon yang ada teknokrat dia. When I say teknokrat, tak semestinya dia power dalam corporate ke apa, tak. Tapi teknokrat dan juga yang berkelayakan. So kalau kita hantar seorang tu untuk menjadi kita punya say contoh, dia layak untuk jadi, dia saintis contohnya, atau dia engineer contohnya, then kita push dia supaya dia boleh menang, dan hopefully dia akan dilantik sebagai dalam kementerian yang kena dengan kelayakan dia, so that he knows the ground, he or she knows the ground, supaya dia orang tahu apa nak buat. Kalau tak, betul, kita letak sebab dia ketua parti semata-mata untuk sokong PM. Bila kita ada konsep letakkan menteri sebab dia akan bawa parti dia untuk sokong PM, dan sebenarnya dia berada kat kementerian tu semata-mata sebab sokongan dalam parlimen. Bukannya untuk kerja untuk rakyat. Seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Tun M pada PH 1.0 dulu. Dia lantik Mat Sabu jadi Menteri Pertahanan sebab apa? Tak ada choice, because dia Presiden Parti. Okay? And then Guan Eng merupakan Setiausaha Agung, which is equivalent to Presiden Parti. Alright? So kena ambil apa semua, dan dia dah tunjukkan bila kau pilih macam tu jadi apa. Tapi kita tak sedar, kita masih lagi buat kesilapan. Orang UMNO tetap juga sokong Zahid Hamidi. Tengok apa jadi sekarang. Okey, sekarang ni bila kita cerita pasal apa nama dia parti-parti ni semua, Rafiq, Sofi, saya nak cakap sikit lah pasal sorry lah, aku dalam santai-santai tengah baring ni aku bercakap ni, Cili kasih taruh kan, kita buat macam mana, macam-macam style kita buat. So sambil baring ni aku buat ni, jangan marah pendengar-pendengar ataupun apa yang mendengar dekat TikTok ni. Saya nak minta saya nak minta balik kepada Perikatan Nasional, management team Perikatan Nasional. Kamu semua seharusnya berbesar hati untuk menerima NGO, menerima parti-parti yang pecisan, yang kecil-kecilan, yang masih belum ada seat apa semua, untuk letakkan di bawah satu payung, letakkan di bawah satu payung supaya ianya memberi input yang lebih bagus. Macam kata si Rafiq tadi, yang apa nama dia, apabila kamu ambil orang-orang, mungkin ada kepakaran orang tertentu dalam itu semua, jadi letak di bawah satu payung. Dan saya nak tengok kali ni Rafiq, Rafiq, saya nak tengok kali ni Kemaman tu, aku nak tengok dia orang besar hati tak besar hati untuk bagi Tun M untuk bertanding di sana. Sedangkan Tun M ni merupakan SG4 punya penasihat, dan tadi Tun M telah menasihatkan Kelantan supaya jangan jual tanah apa semua, gunakan, dia bagi formula lah, basically dia bagi formula untuk Kelantan. So I wanted to see keikhlasan mereka ni, dan sebab rakyat Malaysia perlukan Tun Mahathir bukan untuk jadi PM, tidak, tetapi berada di dalam parlimen supaya keangkuhan Anwar ni dapat dibendung. Macam mana Rafiq? Any thoughts on that? No thoughts yet on Kemaman tu. Cuma saya merasakan bahawa menarik bahawa Perikatan Nasional dalam 4 negeri tu, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis, bersetuju untuk mengambil Tun sebagai penasihat kepada SG4 punya group of states ni. Saya merasakan mereka ingin menagih atau cuba mendapatkan pandangan Tun, experience Tun, pengalaman Tun mengemudi negara melalui satu masa yang mencabar, iaitu the crisis, financial crisis ASEAN pada 1997-98 tu. So saya rasa bila diorang nak ngambil pendapat dan pandangan Tun tu, itu menunjukkan diorang dah berbesar hati dah tu. Kan? And I think they want to also tap into Tun's expertise dan pengalaman sepanjang Tun berada di luar negara, sepanjang Tun mengenali negara-negara yang mungkin nak invest dalam 4 state ni. Betul. Saya rasa lebih kepada itulah. I was also quite surprised because last week bila Tun pergi ke Jepun selama 3 atau 4 hari, masih dalam proses belajar lagi. Tun masih belajar lagi. Umur 98 tahun, dia masih amazed dengan engineering bubble di Jepun. Dia pergi ke Space Center, dia pakai JAXA, Japanese aerospace suit. Dia cuba faham konsep macam mana nak hantar satellite. So I think it's a good move. It's a good move by the 4 states.
sama ada Tun nak bertanding ke Maman atau Tun tak bertanding ke Maman, saya rasa bertanding ke tak bertanding ke Tun punya level masih sama lah pada saya. Ya betul. Tapi kalau saya ini pandangan saya, saya rasa kalau nak jadi cantik lagi, Tun should bertanding dekat Kemaman, because we need ahli parlimen yang ada experience supaya that yang baru-baru, yang muda-muda tu semua dapat, they got inspired from him inside the Dewan Rakyat yang mulia tu. Itu pandangan saya lah. Kan? Saya merasakan satu lagi problem kita adalah sebab we don't have a strong opposition right now in parliament. Strong, yes, in numbers kita ada. Yang against kerajaan nampak macam ramai. Keberanian tu tak ada, Tapi to ask the right questions, to take the Prime Minister and his cabinet to task tu tak ada. Kan? Contoh macam no one in parliament is standing up and saying, okay, Prime Minister, why are you not tagging the ringgit now? Why are you not pegging the ringgit now? Why are you not trying to move towards trying to ensure that kita ada cukup bekalan beras? Kenapa masalah beras tu masih ada? Belum ada lagi soalan-soalan yang direct to the point macam tu. Adakah because dihalang oleh speaker ke, atau tak dibenarkan tanya soalan ke, atau terperangkap dengan permainan politik dalam Dewan Rakyat? Aku tak tahu, mungkin ya, mungkin tidak. But when you have a strong opposition yang boleh bertanya soalan-soalan sebegini, then mungkin kabinet pun akan goyang juga kot. Bangun jugalah, dia akan start perform jugalah. Masih lalalan lagi. Because why? Anwar tak nampak yang di kalangan pembangkang. Sorry to say, tadi tengah hari, Rafiq, for your information, aku bebel 5 jam talking about this, sampai ada yang terluka hati, ada yang terasa apa semua. Saya minta maaf lah, bukan apa, because kebenaran tu memang pahit ditelan. Kebenaran memang sangat pahit nak ditelan. Tapi saya cakap because saya sayang, because I care. When I don't care, I won't say anything, I just keep quiet. Bila saya cakap tu, maknanya apa maksud dia adalah yang MP pembangkang sekarang ni, dia orang perlukan satu apa kata orang, satu idola ataupun satu aspiration untuk dia orang dapat something. Macam Anwar, dia tengok dia orang ni semua macam tak cukup power lah. Dia rasa dia paling superior kat situ. Tetapi kalau you hantar satu lagi hamba Allah yang lebih superior, yang lebih ada track record yang cantik, bukan mulut buka, cakap berapi tapi tak tahu apa benda dia cakap, tak macam tu. This man, he speaks facts. Okay? He speaks facts. So, itu yang saya minta, itu yang saya nampak. Tetapi kalau sekiranya kamu tak nak terima, tak apalah. Nanti rakyat akan menilai juga, you see. So, I've thrown the idea. A lot of people have thrown the idea. I think it's about time to make some changes. Okay, PN have to up the game. Up lagi supaya yang dalam UMNO tu nampak, we should be there lah, not here lah. Itu dia, Rafiq. Itu yang saya nak. You see? Because maybe yang sana pun mungkin tak rasa macam tak confident datang sini sebab tengok macam, who knows? Maybe they think like that. So, let's give them a spark lah. What do you think? Mungkin itu spark yang ditunggu. Tapi terpulanglah kerusi Kemaman tu rasanya milik PAS kan. Ya, betul. So let PAS decide, let the politicians decide. Bukan bersatu pun I dapat info semalam, bersatu very happy juga. Dia pun kata dia okay. Tapi unfortunately it's not bersatu seat. So it's a PAS seat. So PAS, the ball is in your court. So PAS, kamu decide lah, kamu fikirlah yang sebaik-baiknya. Because kadang-kadang Allah bagi jalan ni, Allah buka jalan macam ni, dah bagi sekali tu hari Kuala Terengganu, tapi kamu rasa tak apalah, tak payah, okey. Tapi bila kali kedua dah berlaku dekat Kemaman ni, saya rasa dah nampak lah benda tu, dah nampak dah. So saya rasa PAS patut muzakarah bersama dengan pimpinan PAS semua, berceritakan ada apakah benda ni adalah satu jalan yang terbaik. Fikir-fikirkan, tengok positif dan negatif dia. Tapi kalau pandangan Rafiq, saya rasa Rafiq mungkin tak nak cakap lah, tapi saya cakap terang because saya tak ada parti. Rafiq dia ada parti, aku ada parti Tapoe je. So aku boleh cakap yang terbaik formulanya adalah letak Tun Mahathir, dan Tun Mahathir pun akan ada satu
apa kata orang, satu benda yang kata dia okey, sebab ini aku boleh pimpin SG4 sebab aku adalah ahli parlimen Kemaman, which is one of the negeri yang dipimpin oleh pembangkang. Betul tak, Rafiq? Logik juga. Kalau baca daripada angle tu logik juga. Yes. Tapi Jadi kalau tidak sekarang nampak macam kosong. Yelah, orang tu hilang deposit kata orang kan. Apa benda dia? Jadi bila ahli parlimen, orang nak kata, kenapa kau pilih Tun M? Dia ahli parlimen Kemaman. So dia nak bagi SG4 apa semua, and then kita ada dia dekat dalam Dewan Rakyat supaya yang belah sana tengok lelaki yang dah umur hampir 100 tahun pun tapi still standing with pride, because why? Dia tak ada, he got nothing to hide. Dia tak ada masalah. Bila orang tuduh dia bawa orang tu pergi mahkamah, orang tu tak boleh bagi bukti. Rafiq, boleh update tak apa berlaku kat mahkamah tu hari? kita akan kembali ke Mahkamah Shah Alam Bulan 11 kan? 3 bulan 11 untuk pengurusan kes lanjutan. Sekarang ni kita dah completekan kita punya pemfailan dokumen kertas-kertas kausa. Mungkin ada pihak-pihak yang mungkin nak tambah pemfailan dan sebagainya, itu kita dah maklum pada mahkamah. Kita ada buat permohonan untuk minta dokumen-dokumen yang dirujuk dalam pembelaan Anwar tempoh hari, dan permohonan itu mahkamah telah tolak. Lampiran 17 kita disuruh bayar kos 2,000. Tapi pada masa yang sama mahkamah menyatakan bahawa dokumen-dokumen yang dinyatakan dalam pembelaan itu adalah pembelaan oleh Anwar Ibrahim dan harus sekiranya perlu untuk dimasukkan di dalam dokumen-dokumen kelak yang akan difailkan sementara menunggu pengurusan kes sebelum bicara. So saya rasa itu keputusan yang telah dibawa oleh mahkamah. Saya telah dapat arahan daripada Tun kata okey, tak apa, eventually he has to give the documents. Dan exactly. Tun telah pun very firm bahawa menyatakan bahawa dia akan teruskan dengan kes. So seperti mana biasa, kita akan biar mahkamah untuk tentukan, let the court decide. Kita dah file kan. So buat masa ni itu statusnya. Ramai yang call saya, tanya saya, text saya, message saya, even yang jumpa kat kedai-kedai pun tanya, Tuan Rafiq katanya nak tarik balik tak? Setakat hari ni, setakat saya bercakap, memang Tun berkeras untuk meneruskan juga saman tersebut. It's still going on. Kita tunggu. Muhammad Fisher Hussein kata, ayo mama kasih taruh. Itulah mereka ni kan, mereka boleh jadi hamba di AP tapi mereka marah dengan mama. Itulah manusia-manusia yang mengambil upah. Nak bagi tahu you sikit, Rafiq. Kita cerita pasal cyber troopers. Saya tengok quality cyber troopers yang di-hire oleh Jacom dan Fahmi Fazil or whoever lah. Bukan nak tuduh tapi memang dia ada cyber troopers. Derang sampai cyber trooper sampai quality ni, saya tak tahulah. Bila argue dengan mereka, kita boleh rasa kita jadi lagi bodoh daripada Khaizir tau. Begitu punya IQ dia ni teruknya. They don't know what they are talking about. Sport Sufi pun biasa tengok kan, bagaimana betapa bodohnya mereka ni. Dia tak tahu fakta, tak ada cerita, tapi dia kata, tak ada, ini fitnah. Lepas tu dia ambil rujukan adalah YouTube dan blog-blog bodoh. Manipulate facts, yes. Manipulate facts. Especially mak bedak tu. Sophie marah betul dengan mak bedak. Tapi itulah, setelah ditalkinkan, setelah dirukiahkan oleh aku, maka dia sekarang ni macam ada bebal sikit kan. Dia investigate one of the cyber trooper room, and their viewer actually not authentic lah, I think, because bila kita tengok from the 2,000 viewers, and most of them are from Vietnam lah. Vietnam? The username balik ni dia beli lah. Macam pelik lah. Seperti apa yang dituduh oleh Fahmi Fazil kepada Papa Gomo. Dia kata Papa Gomo beli like apa semua, so they are trying to do that now lah. Tapi unfortunately, cerdik lah sikit, belilah yang buanglah duit sikit, beli yang lokal punya. Benda kau pergi cari Vietnam, mana dia nak faham cakap Melayu? Kau cakap orang putih pun tak kerti, cakap Melayu mana lah Vietnam nak faham? Kongkreng-kongkreng lah kau. Benda lah, duhai. Ya, Tuan Rafiq, ada apa-apa isu lagi yang Tuan Rafiq nak update? Saya tak ada apa-apa isu yang saya nak update lagi. Saya rasa semua dah updated dah. Berkenaan yang kita selalu bincangkan tu. Cuma ada satu dua isu tentang harga barangan dan harga beras dan isu tentang ketidakstabilan ekonomi ni, we have to start talking about it more seriously lah, Salim.
saya tengah cuba dapatkan beberapa orang yang mungkin ada pandangan-pandangan people on the ground, macam Consumers Association punya leaders. Saya nak try nak bawa diorang dalam kita punya Cili Kasih Taruk ni, so that people have a view of what's really happening on the ground. Sekarang ni tengah kita Tauke Maidin. It's a good idea actually, Tauke Maidin. We try to get Datuk Amir kan. Kita try dapatkan dia. Kalau ada siapa-siapa staff Datuk Amir tengah tengok TikTok live ni, Datuk Amir, kalau Datuk Amir lah, berani lah kan, come to Cili. Tak payah come, we come to Maidin, kita buat dekat situ. At your office pun boleh sir, or in your premises, we can go there. You don't have to come to us. We can go open to interview because banyak media, news outlet yang dah pergi interview dia kan. Yeah. Betul. So I think kita try. Yeah. And then kita juga terlanjur cerita ni, saya nak cakap sikit lah kepada Syed Saddiq. Syed Saddiq, I've been waiting for you. Dah lama kita berkomunikasi dalam WhatsApp apa semua. I don't know why you pergi jumpa dengan Datuk Zain, you jumpa dengan semua orang. Kenapa tak nak datang dekat Cili Kasih Taruk? Kita ni bukan ada parti. I tak ada parti lah at least, Maybe Rafiq is pejuang, but you don't worry about me. I'm non-partisan. I'm an independent man who will back everybody, anybody, mana yang cakap tak betul, apa semua tak buat betul, I do that. You see, because I'm not, I tak terikat dengan siapa-siapa pun. So, Syed Saddiq, brother, why not? Come and join us. You cakap je kat mana, kita boleh turun tempat you. Kalau you sibuk sangat, kalau you tak nak datang kat mana, because as I said, we are mobile. So, kita boleh pergi ke mana-mana saja. No problem. Betul lah, Rafiq, Boleh, insyaAllah. Saya rasa satu lagi isu yang kita, of course, kita kena bercakap juga adalah harga barangan. Beras is one thing, tapi telur pun akan naik juga saya rasa lepas ni. Telur pun dah macam ketandusan dah nampaknya. Susah nak cari, susah nak dapat. Telur bukan ketandusan. Aku dekat Twitter hari ni aku cakap, telur memang tak ada. Bukan ketandusan, memang tak ada. Kalau ada pun pada hari-hari tertentu. Contoh Speedmart 99 dia bagi tahu, hari Khamis pukul 12 tengah hari akan sampai dekat sini, Kota Damansara. Pukul 12 tengah hari, kadang-kadang kau ada kerja apa semua kau nak buat, tiba-tiba kau pergi lewat sejam 2 jam, habis for the whole week dah tak ada telur dah. Ada telur pun telur Omega dan telur ayam kampung, itu pun nasib kalau kau jumpa lah, tapi telur Omega ada banyak. Telur Omega ni Rafiq, harga dia mahal dan rasa dia kurang. I tak suka sangat. It doesn't goes to my taste lah, Aku suka telur yang biasa ataupun telur ayam kampung, tu best. Okay, tapi telur biasa lah. Yang you know why, kenapa benda ni pressing atau benda ni urgent dan benda ni penting, Salim? Sebab apabila ada isu untuk kita dapatkan makanan atau susah nak beli makanan atau harga barang tinggi dan kita susah nak beli, pihak yang paling affected sebenarnya adalah kanak-kanak. Dia akan membantutkan tumbesaran kanak-kanak. Betul. Kita dewasa ni insyaAllah kita boleh survive. Sama orang kita boleh survive lah kan. Tapi kanak-kanak tu penting, because at that age tu, umur yang kanak-kanak sedang nak jadi matang atau nak sebelum dia jadi puberty, sebelum jadi dewasa dan sebagainya, dia akan effect pembesaran tu. So are we looking at a society in the next 5, 6, 10 years nanti ke depan yang sebenarnya physically anak-anak kita ni na'udzubillah, harap ni tidak stunted growth tu is actually a fearful thing jugalah, menakutkan juga. Aku rasa Puan Sophie ni boleh jadi kita punya guest ni dalam Cili Kasih Taruk ni. Tapi dia tak boleh datang physical. She cannot. Just online boleh lah. Online je. No. Online. Ya. Betul. So apa nama dia, dan kita nak offer juga malam ni Rafiq kepada semua ahli-ahli parlimen belah PN, sebab since korang tak dapat coverage daripada media, why not korang boleh hantar Cili Kasih Taruk 786@gmail.com. Cili Kasih Taruk 786@gmail.com. Hantar email ataupun boleh contact dan melalui inbox aku dekat TikTok ke dekat Twitter ke, untuk kata korang berminat nak di interview dalam Cili Kasih Taruk. Kita tak ada masalah. Boleh Rafiq Boleh. Boleh. Jadi PAS ke PR Bersatu ke, sebenarnya siapa-siapa lah. Sarawak ke Sabah ke, mana-mana pun boleh lah, tak kisahlah. Dalam kerajaan pun tak apa. Kalau nak tanya, DAP nak pun boleh. Ada satu komen kat bawah ni, where is Zulkifli Nordin now? Zulkifli Nordin is working with Hamzah Zainuddin.
Oh. Jadi kalau Anwar nak cari Zulkifli Nordin, nak saman dia, he's with Hamzah Zainuddin. Boleh cari. Boleh. Dia tahu bukan dia tak tahu, tapi dia mana berani. Terima Zulkifli kasih Nordin. terima kasih kepada Umi Ros. Saya bacakan komen dia petang tadi di grup B40. Seorang ibu minta tolong sebab susu anak habis. Ada yang menolong. Alhamdulillah. Terima kasih rakyat Malaysia. You all are the best. Terima kasih. Yeah, thank you. Yeah. Best tu Hamzah is smart. Yeah, Hamzah is smart. That's why aku cakap kalau korang nak saman. And remember satu Anwar, Zulkifli Nordin used to be your lawyer. He knows everything in and out about you, brother. Saya ada menghubungi brother ataupun Tuan Zainul Zakaria, salah seorang peguam Anwar dulu. So dia yang mengesahkan bahawa pada kes Anwar yang kedua yang melibatkan Saiful tu, apabila dipanggil bela diri, dia choose untuk bagi keterangan daripada kandang tertuduh. Dia tidak soal balas, tidak boleh disoal balas oleh DPP. Dengar tu anjing. Dia juga tak guna alibi kan? Tidak juga guna alibi. Sophie, kalau kau nak tanya pasal kes ni, kau boleh tanya sekarang. Kau tanya apa yang kau nak tu, lawyer dia tu. Kau tanya. I bagi laluan, tanya. Oh, itu je lah. Why dia tak guna alibi? Kenapa dia? Lepas tu, apabila dia bawa 2 saksi dari Australia berkenaan dengan forensic evidence, the DNA report tu, mahkamah berpendapat bahawa pakar forensik daripada Malaysia mencukupi kerana mereka yang telah melihat kepada sampel-sampel dan test sampel-sampel tersebut. 2 pakar Australia tersebut walaupun datang bagi keterangan, tapi mereka mengesahkan mereka tidak test the sampel. So sebab itu antara reason dan sebab kenapa mahkamah dalam alasan penghakiman mendapati bahawa pakar-pakar forensik di Malaysia mencukupi untuk mengesahkan the sperm sample tersebut, DNA sample tersebut. Ini pun dalam alasan penghakiman, so kena baca. Rajin baca. Tuan Rafiq, CEO Hantu Se-Malaysia, nama dia pelik tapi orangnya baik, orang perempuan tu. Dia tanya, ada tak Tuan Rafiq buat pro bono untuk kes-kes mahkamah ni? Saya jawab dulu, saya punya kes dia buat pro bono dia tak charge saya. Salah satu kes pro bono alhamdulillah yang kita menang adalah kes yang melibatkan mandi jenazah tu. Ingat tak budak yang kena tangkap di masjid tu? Yang dimandikan jenazah sebagai pengajaran dan sebagainya. Mahkamah Magistrate jatuhkan hukuman penjara kepada dia. Alhamdulillah kita pro bono di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Tinggi bersetuju. Dia ketepikan penjara dan dia terpaksa buat khidmat masyarakat. Mahkamah Tinggi perintahkan dia untuk buat khidmat masyarakat di masjid di mana kes berkenaan berlaku. So itu antara pro bono yang saya buat. Satu lagi yang saya pernah buat adalah kes yang melibatkan satu kes bunuh anaknya budak di Felda. Alhamdulillah yang tu pun kita menang di Mahkamah Persekutuan. So quite a few lah yang saya pernah buat. Dan saya masih buat lagi kes pro bono, insyaAllah. Okey CEO, jelas CEO ni dia jadi moderator saya, moderator kita dekat sini. Kalau ada siapa-siapa yang terlampau over sangat, dia akan tolong senyapkan, hantar ke bulan. So apa nama dia, saya rasa itu je lah kot, tak ada apa-apa lagi Tuan Rafiq. Sebab kesian Tuan Rafiq ni, dia nak tidur, dia rehat, besok pun dia ada kerja lagi. Besok saya kena ke Bukit Aman lagi. Kenapa? Ada orang lain dipanggil pula untuk menghadap polis. Kes? Kes berkenaan dengan penulisan tun di dalam blog beliau, tapi bukan tun yang dipanggil, orang lain yang dipanggil. So saya akan bantu untuk pergi berada dengan beliau semasa rakaman percakapan dengan pihak polis lah. I think kan kita boleh compile lah, like list of people yang kena panggil for criticizing. Yeah, betul. It's a good idea. From the leaders, the politician to the just rakyat mahain biasa. And bila kita compare tu, dia akan nampak ramai tau. In just like 10 months, the government of today kan, dah ramai dah yang kena panggil dengan polis. Macam kena reman macam red for beberapa malam, red line kan. So
macam ada banyak lagi lah geng-geng rakyat marhain ni Thank yang you. diorang tangkap, diorang reman di bawah atas hasutan lah apa. So if kita boleh tunjuk kepada media luar macam mana kerajaan kita selama 10 bulan ni, it would be interesting, you know. Dia bukan saja macam tu, Sofi. Saya pernah cadangkan kepada Salim, tapi Salim mungkin dia tengah dalam proses juga tu. Saya pernah cadangkan siapa-siapa yang pernah kena tekan macam ni, yang kena pressure macam ni untuk come out, and then kita buat PC ramai-ramai je. I think hari Ahad ni kita buat PC ramai-ramai je. Hari Ahad ni kita boleh bincang hal tu, because boleh jumpa dengan Papa Bomo apa semua ramai-ramai. So let's meriahkan dan kita buat ramai-ramai. Mana yang macam kita punya Kak Hawa dekat apa Melaka tu yang kena block tu sampai hilang daripada nombor telefon tu. Sebab if you want to know kan, maybe you guys are new to TikTok, tapi the cyber trooper here, diorang suka provoke, and after diorang provoke rakyat, anyone lah, and then diorang akan record and diorang akan report. Diorang akan selalunya provoke something yang related to 3R tau, and then after that diorang report police, and then orang tu kena panggil ambil statement. Things like that happen here tau. So this cyber trooper are also a virus lah yang kita kena lawan lah. Yeah. Macam mana tu? Diorang dapat duit ke kalau bawa orang ke balai? I don't know if they are being instructed to do such thing ke apa kan. Tapi itulah yang diorang buat on daily basis. Hai, Malaysia. Baiklah. Terima kasih kerana sanggup bersama dengan saya sampai 1:10 pagi. Salim, thank you very much for having me. Thank you brother for coming. Yeah. So insyaAllah kita try record lagi Cili Kasih Taruk. Ada tadi masa aku dekat nak pergi beli barang kat kedai tadi, ada brother tu pandang aku je. Lepas tu dia datang sebelah aku, kata, "Bang, teruskan bang. Saya suka dengan Abang Salim tu." Oh ya ke? Okay. No. InsyaAllah saya akan teruskan. InsyaAllah saya akan teruskan. Boleh. Oh, Dia kata, so sweet. Dia kata saya sukalah Cili Kasih Taruk ni sebab Tuan akan bagi bola tanggung, Salim Iskandar akan smash. Kadang-kadang Salim akan bagi bola tanggung, Tuan Rafiq akan smash. Saya kata, macam tu ke? Yalah, Alhamdulillah, insyaAllah. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Syukur. Tak apa, teruskan rakyat Malaysia. Keep on talking, it's your right. Yep. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you, brother. Thank you, everyone. Bye.